TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua penonton Didik TV KPM? Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik dan sejahtera selalu, insya-Allah. Jadi anda bersama dengan saya hari ini, Syafiqah Hanafiah, dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Hari ini yang menariknya, kita akan bongkarkan tentang tips dan rahsia bagaimana nak menjawab kertas soalan Manahij Al-Ulum Al-Islamiyah. Hari ini, tuan-tuan, puan-puan, murid-murid sekalian, kita nak ready ni, Readykan buku nota, nak catat nota-nota yang akan dikongsikan sebentar lagi. Tapi siapakah tetamu yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan Profil Guru. Saksikan. Baik, bersama dengan kita di studio guru kita pada hari ini iaitu Ustaz Muhammad Lokman Yusof. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Jadi Ustaz, hari ini saya yakin murid-murid semuanya tak sabar nak catat perkongsian yang Ustaz akan berikan pada hari ini. Jadi Ustaz, untuk permulaan, apa yang Ustaz akan tekankan berkenaan dengan Manahij Al-Ulum Al-Islamiyah? Persilakan. Okey, insya-Allah alhamdulillah hari ini saya akan tekankan bagaimana nak tackle cara untuk kita menjawab soalan bagi Manahij Ulum Al-Islamiyah, terutamanya beberapa tajuk yang agak payah di kalangan murid-murid. Okey. Dan kemudian saya tekankan bahagian yang kedua, iaitu bahagian ba, iaitu subjektif. Dan saya akan mulakan dengan pengenalan berkenaan dengan apa itu subjek Manahij Ulum Islamiyah. Baik Ustaz, sebelum tu Ustaz, maksudnya kiranya Manahij Al-Ulum Al-Islamiyah ni hanya satu kertas sahaja ke? Ya saja, hanya satu kertas saja. Okey, baik. Saya persilakan Ustaz untuk kongsikan tentang tajuk kita pada hari ini. Dipersilakan. Okay. Terima kasih. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala tabi'in wa ala tabi'in wa man ittaba'ahum ila yaumil din. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera. Okey, alhamdulillah hari ini kita dapat beramai-ramai tengok semua tengok bagaimana kita nak jawab subjek Manahij Ulum Al-Islamiyah. Okey, baik, kena ingat subjek Manahij Ulum Islamiyah ni, kena ingat semua murid-murid semua kena ingat dalam kepala bahawa kod dia adalah 5404/1. Bila awak nampak nombor ni dalam paper, kalau lain ni, ini bukan subjek Manahij. Okey, baik. Subjek ni dia ada dua bahagian, iaitu bahagian pertama dan bahagian yang kedua. Iaitu bahagian pertama iaitu bahagian alif atau bahagian A, bahagian alif. Okey, terdapat objektif soalan, objektif pelbagai bentuk, iaitu macam contoh isi tempat kosong. Ataupun kita pilih sama ada betul ataupun salah, sahih am khata', ataupun kita pilih jawapan daripada kurungan, ataupun kita tentukan jenis-jenis bahagiannya. Okey, ini untuk objektif. Okey, objektif berbagai bentuk sebanyak 20 soalan. Kemudian mewakili setiap satu soalan mewakili satu markah. Baik. Jadi ini penting sebab dia mewakili satu markah. Okey, jadi itu untuk bahagian A. Kemudian bahagian B iaitu subjek bahagian B atau bahagian yang kedua iaitu bahagian ba. Okey, yang merupakan soalan jawapan subjektif respon terhad. Respon terhad ni seperti takrif, contoh-contoh kisim, pembahagian dan sebagainya. Kemudian bahagian B, kemudian subjektif respon terbuka. Respon terbuka ni contoh macam misal. Kita boleh datangkan macam-macam misal daripada mungkin dalam buku ataupun luar buku sendiri, luar buku teks kan. Okay. Kemudian terdiri daripada 4 soalan besar. Dalam soalan tu dia ada anak-anak soalan kecil lagi. Baik. 4 soalan, as-soalul awal, as-soalul tsani, as-soalul tsalits dengan as-soalul rabi'. Satu soalan besar mewakili 20 markah.
Banyak Ustaz. Banyak. Banyak markah Okey, dia. banyak markah dia. Okey. Jadi dekat sini 4 soalan ni kita nak tackle dekat sini macam mana? Sebab tajuk topik yang paling besar dalam manhaj ni dia ada 2 tajuk topik dia. Yang pertama usul fiqh. Yang pertama usul fiqh, yang kedua mantik. Antara dua lah. Okey, mantik dan usul fiqh ini ada tingkatan 4, ada tingkatan 5. Jadi kita boleh bagi pada 4. Teknik dia. Baik. Jadi faham-faham macam mana nak bahagikan. Tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, seterusnya. Okey, jadi jumlah markah daripada bahagian 1 iaitu bahagian alif dan 20 markah dicampur dengan bahagian ba iaitu bahagian yang kedua 80 markah mewakili 100 markah untuk semua. Jadi kertas ni dia paper tu tunggal saja. Satu saja paper dia. Okey. Jadi tempoh untuk menjawab 2 jam 15 minit. Jadi pelajar bila tengok 2 jam 15 minit dia boleh standby sebenarnya. Dia boleh siap sedia. Dia tahu okey 2 jam 15 minit ni berapa banyak yang dia boleh jawab. Sepantas mana yang dia perlu jawab untuk 2 jam 15 minit. Ada yang tulis lambat terkeseng-keseng kan. Jadi pelajar murid perlu pastikan 2 jam 15 minit mereka dapat jawab tepat pada masa yang 2 jam 15 minit. Okey. Dan tempoh 2 jam 15 minit. Kemudian seperti mana yang saya beritahu tadi, Manhaj Ulum Al-Islamiyah. Murid semua perlu tahu yang bahawa semuanya dia kena tahu dia adalah usul fiqh dengan mantik. Okey. Jadi Ustaz, Masya Allah. Okay, apa yang saya nampak dekat sini, kiranya pelajar-pelajar dah tahu sendiri dah. Ada 2 jam 15 minit untuk menjawab Manhaj Al-Ulum Al-Islamiyah. Jadi mungkin kita boleh dividekan atau membahagikan masa-masa yang akan ada untuk kita jawab dengan sebaiknya mungkin Ustaz. Jadi kita berehat seketika, kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali lagi dalam Sukses SPM 2021 Pecutan bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah. Tadi Ustaz dah kongsikan tentang bahagian 1, bahagian 2. Tapi apakah cara-caranya bagaimana nak menjawab kertas peperiksaan Manhaj Al-Ulum Al-Islamiyah? Jadi Ustaz, saya teruskan, dipersilakan. Okey, terima kasih Syafiqah. Okey, baik. Untuk kertas subjektif bahagian kedua iaitu bahagian ba atau kisim ba. Jadi ada beberapa tajuk yang menjadi masalah kepada murid. Baik. Di mana bagaimana mereka nak tackle tajuk ni. Macam mana nak jawab, bagaimana nak teruskan nak menghafal. Di sini insya-Allah saya akan kongsikan bagaimana pelajar nak jawab dan kita hafalkan. Maknanya tekniknya Ustaz nak jawab dan menghafal. Ada juga jawab dan hafal. Nah, mudah macam ni. Okey, baik. Okey. Baik. Jadi untuk akas mustawi ataupun dinamakan sebagai bahasa Melayu dia pembalikan setara. Bahasa Melayu dia pembalikan setara, akas mustawi. Dia punya langkah yang pertama ketika jawapan sekiranya datang soalan untuk menerangkan tentang akas benda tu, terbalikkan kan. So dia terbalikkan macam mana? Langkah pertama iaitu khutuwatut tatbiq. Bagaimana yang pertama, kita jadikan dia terbalikkan dulu. Mahmul maudhu' kepada mahmul, mahmul kepada maudhu'. Maksudnya subjek kepada predikat, predikat kepada subjek. Okey. Ataupun cerita pertama muqaddam, cerita pertama kepada cerita kedua, cerita kedua kepada cerita pertama. Kaedah dia macam kita tulis je. Dia macam cermin. Kita macam cermin, bagaimana kita nak twistkan benda tu kan, kita kalau kita tengok cermin kan, belah kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Baik. Cara itu kaedah. Okey. Ini kaedah pertama. Kemudian kaedah yang kedua. Okey, ini bila kita tengok, kita dah terbalikkan, kita tentukan sur ni. Sur ni dinamakan sebagai pembilang, counter ataupun pembilang. Jadi jami', kulu, amah secara umum, secara khusus dan sebagainya. Itu dia pembilang. Okey. Jadi macam mana kita nak kenal? Contoh. Kita nak kenal sekiranya kuliah mujabah untuk ditukarkan kuliah mujabah, kita jadikan dia kepada kuliah juz'iyah mujabah. Okey, perkara yang umum yang secara positif
ditukarkan kepada perkara yang khusus secara negatif. Jadi kaedah dia, kurang manis jangan mengesot, jalan mengesot. Kurang manis jalan mengesot. Yang kedua, jangan marah jamil merayu. Ketiga, malik malu jalan miring. Yang keempat, syarik mesih jaya makmur. Yang ni macam mana? Syarik mesih jaya makmur, syakhsiah mujabah, juziah mujabah. Jadi setiap akronim ni mewakili mim atau M mujabah. K mewakili kepada kuliah. J mewakili kepada juziah. Mim mewakili kepada mujabah. Jadi kena ingat, mujabah dan salibah, kuliah dengan juziah, ini ada sur. Untuk syakhsiah, contoh ni muhmalah. Contoh untuk muhmalah macam ni kan. Untuk muhmalah ni, yang ni mim. Muhmalah malik malu. Muhmalah mujabah. Jalan miring juziah mujabah. Jadi maksudnya diakaskan kepada juziah mujabah. Okey, muhmalah mujabah diakaskan kepada juziah mujabah. Untuk juziah mujabah diakaskan kepada juziah mujabah. Ini contoh sebagai ini. Kita kena ingat. Boleh kita ingat lajulah. Kurang manis jalan mengesot, jangan marah jamil merayu, malik malu jalan miring. Syarik mesih jaya makmur. Syarik mesih, syarik muazzam, korban sayang kau seorang. Syakir selamat kirim salam. Syakir selamat syukur selalu. Ni antara tips-tips lah Ustaz. Macam nak menghafal. Bagaimana kita nak hafal akronim ni, nak ingat. Baik. Menarik. Menarik kan? Ini untuk qadiyah hamliyah. Kemudian qadiyah syatriyah khutual. Ini tadi kuliah mujabah dia akan jadi juziah mujabah. Juziah mujabah dia akan jadi juziah mujabah. Kan? Muhmalah mujabah dia akan jadi juziah mujabah. Syakhsiah SY Syah kan tadi Syakir kan. Syakhsiah mujabah mahmul kuli. Maksud mahmul kuli ni macam mana? Mahmul dia iaitu predikat dia umum. Subjek dia khusus, predikat dia umum. Okey. Jadi mahmul kuli, kemudian mahmul juzi, predikat dia khusus. Ini contoh perkataan hadza. Okey, Muhammad hadza. Syafiqah hadza, hadhihi kan. Jadi Syafiqah hadhihi contoh kan. Jadi hadhihi tu dia jadi mahmul dia juz'i. Khususan. Berkhususan. Khusus pada seorang macam tu. Okey. Kemudian kuliah salibah dia tukarkan kepada kuliah salibah. Syakhsiah salibah ditukarkan kepada kuliah salibah. Syakhsiah salibah tukar kepada syakhsiah salibah. Kenapa dia kat sini? Kuliah salibah ni kalau syakhsiah salibah ni dia dalam keadaan apabila mahmud kuli, dia menggantikan diri kepada kuliah salibah, kuliah. Dia gantikan diri dia kepada kuliah. Jadi di sini apabila dia mahmul kuli, dia jadikan diri sebagai kuliah. Kalau mahmul dia juz'i, dia jadikan diri dia sendiri. Dia tukar. Jadi syakhsiah ni sebenarnya individu, nama. Muhammad, Luqman, Ahmad, dan sebagainya. Nama. Yang syakhsiah tu sebenarnya nama. Okey. Ini pula untuk yang qadiyah syatiyah muttasilah. Lebih kurang samanya, cuma berbeza dekat mana? Berbeza dekat kawasan ni, makhsusah. Okey, makhsusah. Makhluk manusia jarang malu. Makhluk manusia jarang malu. Jadi tadi syakhsiah untuk hamliyah. Ini makhsusah. Peristiwa tertentu. Waktu, bila, di mana, itu menjadi peristiwa tertentu dalam cerita tu. Okey, jadi jangan contohnya kata makhluk manusia jarang malu. Korban sayang kau seorang. Makhluk siam kirim salam. Makhluk siam kirim salam. Ini agak menakutkan di bawah ni kan. Tapi agak menakutkan. Sebagai nak ingat, makhluk siam kirim salam. Ke situ. Okey jadi ini khutuat. Jadi kena pelajar, murid perlu ambil perhatian dalam kita nak mengenal untuk menjalankan akas tersebut. Kita perlu tahu bagaimana kita tukar. Yang pertama, kita tukar apa? Cek. Guna kaedah jari sini pun senang.
Betul kan? Terbalik kan? Terbalikkan je. Muqaddam tali. Muqaddam jadi kepada tali. Tali jadi muqaddam. Maudhu' jadi mahmul. Mahmul jadi maudhu'. Tu kan situ je. Dia macam cermin kan? Yang itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita kena ikut dia punya kaedah-kaedah dia. Kuliah mujabah ditukarkan kepada juziah mujabah. Okey, ini contohnya. Contohnya kan maksusah mujabah tukar kepada juziah mujabah. Okey. Ini antara dia tadi. Kuliah mujabah, juziah mujabah, juziah mujabah, juziah mujabah. Ditukarkan, diakaskan kepada muhmalah mujabah diakas kepada juziah mujabah. Maksusah mujabah diakas kepada juziah mujabah. Kuliah salibah diakaskan kepada kuliah salibah. Maksusah salibah akas kepada kuliah salibah. Dia poin kunci yang paling kita kena ingat, murid-murid perlu ingat, kunci dia pertama je, yang berubah hanya kuliah mujabah saja. Nampak tak? Kuliah mujabah ditukar ke apa? Juziah mujabah. Jadi kuliah mujabah dia berubah jadi juziah mujabah saja. Dia je. Yang lain sama je. Jim, JM, MH. Ini disebabkan apa? Ini disebabkan dia adalah fi quwwatil juz'iyyah, dalam dalam kotak juz'iyah. Dia dalam kotak juz'iyah. Yang ni sama maksusah fi quwwatil juz'iyah. Maksusah ni pun sama. Sebab dia apa? Sebab dia macam kuliah. Ditukarkan kepada juz'iyah. Yang ni semua. Kemudian ada beberapa benda yang tips selain daripada kita mengetahui cara tukar. Pelajar perlu hadam, murid perlu hadam dengan sur ataupun pembilang. Sur bahasa Inggeris counter, pembilang, sur. Okey, murid kena ingat, hafal. Kalau tanpa sur ni, murid tak boleh nak jawab baik akas, baik tanakud ataupun kias. Maknanya ibaratnya sur ni penting lah dalam untuk menjawab ni lah. Antara kunci penting yang menjadi dia watak utama lah. Watak utama untuk menjawab soalan dalam lah. menjawab soalan. Baik. Kalau tak hafal dia tak ada dia, memang bermasalah. Contoh akan beri kesan kepada markah lah Ustaz nanti. Memberi kesan kepada markah dan memberi kesan kepada cara murid untuk menjawab soalan. Baik. Kesan dia. Contohnya kalau kita tengok kuliah mujabah, antara benda yang surda kullu, jami', amah, kafah. Setiap, jami' semua, amah keseluruhan, kafah segala. Jadi segala benda bentuk yang umum, keseluruhan, majority, menggunakan kuliah. Kali kuliah mujabah ni macam mana? Kuliah mujabah yang positif. Kuliah mujabah positif. Kuliah salibah adalah kuliah yang negatif. La syai', la fardu, la ahad. La, nampak yang la tu semua negatif. Contoh, juziah mujabah, ba'da, fariq, mu'zam, kathir. Contoh, juziah salibah pun sama. Laisa ba'da, laisa kullu. Jadi semua ni kena faham. Contoh tadi yang contoh saya tu kullu kan. Kullu. Jadi kullu merupakan kat sini kita kunci. Kunci menunjukkan bahawa benda sur tu adalah sama ada juziah ke, kuliah ke, mujabah ke, salibah. Positif ke, negatif ke, menyeluruh ke, sebahagian kecil. Sebenarnya kat sini apa yang saya nampak dekat yang salibah ni dia akan ada la. Negatif. Poin di situ je. La. Bila kita ingat la atau laisa, itu adalah negatif. Baik. Tidak kan? Negatif. Yang tak ada benda tu, tak ada la atau laisa, dia jadi positif. Positif. Sama juga juziah salibah, laisa ba'da, laisa kullu. Kullu mujabah sama. Ini pun sama untuk qadiyah syatiyah. Qadiyah syatiyah dia berbeza sedikit je. Kulama, mahma, laisal battah, qad yakun, qad la yakun, laisa kulama. Kulama ni setiap kali, acap kali. Mahma, selagi mana. Mahma, laisal battah, tidak sama sekali. Okey, qad yakun, qad la yakun. Jadi bila la, tadi poin apa murid-murid? La, apa dia? Salbiah. Dia merupakan salbiah. Apabila kita sebut la. Okey. Jadi qad la yakun,
qad la yakun laisa kullama pun salbiyah. Sama qadiyah syartiyah muttasilah, kuliah mujabah. Okey. Baik Ustaz. Saya rasa pendedahan yang sangat menarik. Maksudnya kita dah tahu dah apa yang positif, apa yang negatif yang boleh pelajar-pelajar tahu tentang perkataan-perkataan yang perlu dihafal untuk menjawab soalan manahij al-ulum al-Islamiyah Ustaz. Jadi kita berehat seketika Ustaz. Selepas ini banyak lagi yang Ustaz akan kongsikan, tapi kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali lagi dalam Sukses SPM 2021 Pecutan bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah. Jadi Ustaz, sebentar tadi kita dah tahu salibah, mujabah. Tapi saya tertarik tadi Ustaz, dekat slide itu ada soalan aras tinggi. Saya nak tahu ni, murid-murid mesti nak tahu. Jadi dipersilakan Ustaz. Okey. Jadi tadi kita tackle cara bagaimana murid nak menghafalkan kata kaedah pertukaran akas kan. Ya. Okey. Jadi ini merupakan soalan contoh soalan bagi bahagian akas. Contoh-contoh soalan Ini untuk aras tinggi. Okey. Ma aksul al-qadaya al-hamliyah al-atiyah. Apa dia akas bagi qadiyah al-qadaya ini jamak kepada qadiyah. Qadiyah hamliyah yang berikut. Jadi saya merahkan dekat sini. Okey. Jadi saya merahkan kat sini ma aksu. Yang ni point dia satu. Bagaimana nak tackle? Kemudian kita garis kat sini. Jadi qadiyah hamliyah kena ingat dalam kepala cerita dia qadiyah hamliyah. Bukan qadiyah syartiyah. Dari dua. Qadiyah itu ada dua, iaitu hamliyah dengan syartiyah. Hipotesis syartiyah, proposition hypothesis. Hamliyah, proposition fakta. Baik. Okey. Jadi qadiyah hamliyah, contoh kat sini. Ni boleh pandang mana? Okey. Contoh kat sini, kullu insan haiwan. Contoh. Yang kedua, Ibrahim insan. Yang ketiga, laisa Khalid bihajarin. Yang pertama, setiap manusia itu adalah merupakan kehidupan ataupun haiwan. Baik. Setiap. Poin dia. Kita nampak kat sini. Kat sini dah tahu dah. Tackle apa? Tackle dia dia dah merupakan kuliah mujabah. Mujabah. Jadi kita tahu, okey, kuliah mujabah dia mesti tukar kepada juz'iyah mujabah. Okey. Insan haiwan. Sama tak? Contoh, ni apa? Ini adalah syakhsiyah. Insan ni sebab siapa? Kenapa katakan syakhsiyah? Sebab ada nama individu kat sini. Poin dia syakhsiyah, nama individu. Tak payah pening. Kalau dia kata secara umum, sekiranya murid nampak dia tulis tu at-talib, bukan nama seseorang, maka dinamakan sebagai muhmalah. Maksudnya dia terabai. Orang-orang yang terabai. Maksud terabai kita boleh abaikan kan. Jadi talib ramai. Tak boleh nak pilih mana satu. Talib kan. Jadi dia dinamakan sebagai muhmalah. Kalau dia sebut nama Muhammad, Ahmad, Zarkashi ke, Zengif ke, bagai semua. Jadi nama-nama, nama tertentu kan. Walaupun kucing pun comot, nama. Jadi bila nama, dinamakan sebagai syakhsiyah. Contohnya, laisa Khalid bihajar. Ni soalan. Macam mana nak jawab? Saya akan terangkan bagaimana nak jawab. Okey. Kaedah yang pertama, kita jadikan dia maudhu' mahmul. Insan dekat sini. Tak. Tukar je dekat sini. Yang kedua, dijadikan dia mahmul maudhu'. Jadi kat sini. Itu langkah yang pertama. Dekat sini dapat dua markah. Okey, kat sini dua markah. Okey, kemudian kullu ba'da. Dia, saya minta maaf, bukan dua markah, dia satu markah. Satu jalan, satu markah. Okey, minta maaf banyak. Satu jalan, satu markah. Jadi ini satu markah, bila ditukarkan dapat yang ni kepada siapa? Okey, tadi kita tukarkan juz'iyah mujabah, kuliah mujabah, dia akan tukarkan kepada juz'iyah mujabah.
dia akan jadi tukar ke sini. Jadi sur bagi kuliah juz'iyah mujabah adalah ba'dha. Jadi ba'dha haiwan insan. Dapat natijah. Jadi murid-murid kena ambil ihtimam, kena ambil jalan untuk orang kata ihtimam penting, jalan penting kan, untuk ambil penting benda ni, ambil take note. Bagaimana langkah pertama untuk kita tukar. Ini soalan yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua dia tak ada sur. Maksasya tiada sur, iaitu tiada pembilang. Manusia mana ada seorang dia kata ba'dha Ibrahim, tak boleh. Sebab Ibrahim itu individu. Kalau kita pecah dia jadi ba'dha, jadi anggota. Jadi apa? Jadi kaki, tangan, dia jadi kaki tangan semua. Cuma untuk individu dia tidak akan ada sur. Okey. Jadi yang ni Ibrahim insan. Kenapa Ibrahim insan dijadikan juz'iyah mujabah? Sebab tadi yang bahagian tadi syakhsiyah mujabah. Kalau mahmul kuli kan, dia akan jadi kuliah mujabah. Dia mewakili kuliah. Yang ni menjadi kuliah. Jadi bila kuliah mujabah, dia kena akaskan kepada juz'iyah mujabah. Jadi dia akaskan kepada juz'iyah mujabah. Jadi dia akan jadi langkah yang pertama tadi saya ajar, iaitu insan diakaskan kepada insan ni. Maudhu' mahmul kepada maudhu' kepada mahmul. Dia jadi macam ni. Jadi ba'dha ni tukar sebab apa? Suka apabila kita tengok syakhsiyah ni, yang ni syakhsiyah ni, dia mahmul dia adalah kulli. Mahmul dia adalah kulli. Jadi bila mahmul kulli, dia kena jadi macam ni. Itu jawapan yang untuk nombor 2. Untuk jawapan yang nombor 3, okey, ini boleh abaikan sebab laisa ni saya nak letak kat sini patutnya. Cumanya saya terletak kat sini. Baik. Ini bukan sur. Laisa bukan sur. Okey. Laisa Khalid bihajar. La syai' minal hajar bi Khalidin. Itu jawapannya, la syai' minal hajar bi Khalidin. Tidak satu pun daripada batu itu ada nama Khalid. Okey. Ini yang satu, yang pertama. Yang kedua, sama juga kaedah dia, akaskan. Ikis. Ini contoh ni. Tadi mahwal akas. Ini arahan soalan yang jenis satu lagi. Ikis. Iaitu fi'il amar. Dia suruh kita akaskan. Murid-murid kena akaskan sendirilah. Murid-murid kena akaskan sendiri. Mahwal akas itu apakah dia akas dia? Okey, mahwal akas apakah akas dia? Ikis. Arahan daripada si pembuat soalan, kau akaskan. Arahan. Okey. Sama juga kaedah dia. Ini untuk kaedah syatiah. Okey. Yang ni sebagai jadual untuk kita nak ingat. Jadual kita untuk yang sini, jadual untuk kita ingatkan apa yang perlu kita tukarkan. Okey. Kaedah yang sama, kulama kana insan kana haiwanan. Jadi kulama ni dia jadi juz'iyah mujabah, iaitu qad yakun. Kulama ini untuk kaedah syartiyah, iaitu proposisi hipotesis. Jadi hipotesis kan kita tahu jalankan hipotesis kan. Okey, seterusnya soalan contoh dengan arah sederhana. Okey. Jadi arah sederhana ni dia suruh budak fikir juga, cuma je dia lebih rendah sikit daripada akas tersebut. Okey, ayin munakis atau ghair munakis. Okey. Dalam akas dia ada dua, munakis dengan ghairu munakis. Benda yang boleh diakaskan dengan benda yang tak boleh diakaskan. Okey. Antara yang tak boleh diakaskan adalah qadiyah syartiyah munfasilah, juz'iyah salibah, muhmalah salibah. Tadi semua yang jadual saya tunjukkan tak ada muhmalah salibah dengan juz'iyah salibah. Sebab dia tiga benda yang tak boleh diakaskan. Jadi pelajar kena fikirkan kat sini. Jadi jawapan kat sini. Ahmad fahim. Macam mana kita boleh nak tahu dia munakis? Dia tak ada. Satu lagi di sini. Yang pertama, tackle dia. Yang kedua, dia tidak ada perkataan laisa. Jadi kat sini munakis. Maknanya nak tahu munakis Ustaz, dia ada syakhsiyah? Dia ada syakhsiyah mujabah. Jadi syakhsiyah salibah pun masih lagi boleh diakaskan. Okey. Tapi yang ni nombor 2, ba'dhatul lab laisa bifahimin. Ba'dhatul lab. Satu, ba'dha dengan laisa. Ini merupakan
pembilang bagi juz'iyah salibah. Iaitu juz'iyah salibah. Jadi dia boleh diakaskan? Tak boleh nak diakaskan. Sebab dia adalah juz'iyah salibah. Muhandisun laisa bimahirin. Engineer itu tidak mahir. Laisa. Dia kalau sebab apa? Kenapa tak boleh diakaskan? Sebab dia ada berlaku kelemahan. Minority dan negatif. Dua ni kelemahan dia. Okey. Ini pun muhandis laisa bimahirin. Kullu insan haiwan boleh diakaskan. Jadi poin dekat sini kita kena tengok. Yang ni kalau muhandis ini murid-murid kena ambil ihtimam. Muhandis ni adalah muhmalah. Dia merupakan muhmalah. Dia jadi salibah mana? Apabila ada perkataan laisa ataupun la. Ni akan jadi muhmalah salibah. Syahsiah mujabah. Syahsiah mujabah boleh diakaskan. Kulliyah juz'iyah salibah tidak boleh diakaskan. Dia punya poin dia juz'iyah salibah. Juz'iyah mana? Juz'iyah adalah perkataan sur dia itu ba'dha. Counter dia adalah ba'dha. Laisa itu merupakan perkara salibah. Okey. Jadi ini soalan. Jadi kita dapat tahu macam mana kita nak tacklekan benda ni. Bagaimana kita nak teruskan namakan sebagai kaedah menjawab. Macam mana kita nak kenal benda ni? Oh macam ni. Kalau jawab macam ni, jawapannya betul. Maknanya Ustaz, satu. Ya. Kalau saya nak tanya macam ba'du at-tullab fahim, dia hanya tu sahaja, juz'iyah sahaja. Kira dia munakis atau ghairu munakis? Dia munakis. Sebab ba'du. Dia sebab apa? Dia juz'iyah mujabah. Juz'iyah mujabah. Okey. Yang ini bagaimanakah kita akaskan kuliah salibah? Ini pun dia hampir-hampir ke tinggi. Dia sederhana tapi hampir-hampir ke tinggi. Bagaimana? Dia kena bagi tahu. Jalan tadi kan saya sebut tadi, jalan yang pertama, kuliba juz'ail qadiyah. Kita tukarkan dua juzuk. Murid-murid kena ingat, tukar. Nampak jari ni kan? Kita tukarkan dua juzuk qadiyah tersebut, iaitu mahmul dengan maudhu' dengan mahmul, muqaddam dengan tali. Kita tukarkan dia. Kemudian yang kedua, tan akisu kuliah salibah ila kuliah salibah. Tan akisu kuliah salibah ila kuliah salibah. Contoh tadi kan kita minta soalan daripada kuliah salibah. Jadi kuliah salibah ditukarkan kepada kuliah salibah. Tak ada masalah. Kuliah salibah tak ada masalah. Kuliah salibah dia hanya tukar pada diri sendiri. Yang tukar pada orang lain adalah kuliah mujabah. Tukar orang lain. Ustaz, persoalannya Ustaz kan, saya cuma nak faham lah kan, yang tadi tu satu 8 case, satu case. Lagi yang memang dah ada kotak-kotak ke Ustaz? Yang kan awal-awal tadi tu kan, kotak-kotak. Yang awal-awal sekali tu kan, yang ada macam satu 8 case. Sebelum 8 case tu ada satu yang kita perlu apa? Kita perlu pilih Ustaz. Kena tukarkan sahaja. Tukarkan saja jalan boleh pertama. tak Ustaz kalau pergi dekat slide tadi tu, yang awal-awal tukarkan tadi tu? Okey. Contoh ni. Yang ni. Okey, yang lepas tu. Okey, yang ni kan Ustaz. Okey, contoh saya nak fahamkan je. Kullu insan haiwan. Ya, saya. Nanti kiranya jawapan dia kita kena buat macam tu ke ataupun pelajar kena buat macam mana? Tulis. Jawapan tulis. Ini saya bagi tu kaedah je. Tapi pelajar dia kena tahulah. Yelah, dia tukarkan. Dia boleh tulis je macam ni je. Tulis macam biasa je. Jawapan. Cumanya jalan kaedah ni dia murid kena tahu jalan kaedah dia bagaimana. Baik. Sebab soalan ni direct kepada case kan. Dia suruh tukarkan je. Soalan tersebut tidak menerangkan bagaimana cara nak tukar. Dia suruh case je. Jadi kita maknanya tukar akhirnya kita pelajar sendirilah yang akan tulis sendiri apa pelajar yang dia tahu. Yang akan murid sendiri yang akan tulis sendiri cara jawapan yang tepat. Saya ajar ni macam ni bagaimana nak dapatkan jawapan yang tepat ni. Jawapan yang tepat ni. Apa yang penting kat sini murid-murid perlu faham, lepas tu kena menghafal sedikit kan. Ya, saya. Tentang tentang sur, kullu, jami', ba'du dan sebagainya. Jadi insya-Allah murid-murid kita nak tahu ni tips ataupun nota tambahan lepas ini. Tapi sebelum tu Ustaz, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021 Pecutan.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali lagi bersama dengan kami Sukses SPM 2021 Pecutan bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah, dan hari ini ada ustaz kita, guru kita Ustaz Muhammad Luqman Yusof berkaitan membincangkan berkaitan dengan Manahij Al-Ulum Al-Islamiyah. Tadi sebentar tadi murid-murid boleh faham dah tentang kaedah-kaedah, tips-tips yang boleh kita hafal untuk kita menjawab exam ataupun persoalan yang akan dikemukakan nanti dalam peperiksaan Manahij Al-Ulum Al-Islamiyah. Kita tahu kena hafal ni sur-surnya, kaedah-kaedahnya terbalik-terbalikkannya Ustaz kan? Yes. Jadi Ustaz, sekarang ini apa yang Ustaz akan kongsikan? Dipersilakan. Okey, sekarang ni insya-Allah. Tadi murid-murid dah nampak jenis contoh soalan bagi aras tinggi dan aras rendah. Aras sederhana. Jadi aras yang rendah, aras yang paling banyak markah dalam kertas. Maknanya murid-murid boleh tackle lah. Boleh tackle, boleh lulus. Boleh lulus. Kalau untuk aras rendah ni, pelajar murid semua boleh dapat, kalau hafal 40 markah dalam tangan. Lulus. InsyaAllah. Jadi 40 markah paling banyak, soalan yang paling banyak rendah, dan soalan yang aras tinggi dan sederhana itu dia menentukan aras yang kemudian. Maksudnya lulus ke tak lulus ke apa semua kan. Okey. Jadi antara soalan yang rendah lah, kita kata arif. Kenapa dia rendah? Memang payah nak hafal takrif. Definisi memang cukup payah nak hafal. Satu persatu kita hafal. Kan? Tapi kenapa dia rendah? Sebab pelajar cuba letakkan je. Daripada ilmu yang letak dia tu, dalam otak dia keluarkan, dia letakkan je kat situ. Itu kan. Maknanya Ustaz, yang maksudnya dia kena hafal lah. Arif tu dia hafal. Baik. Bidang agama insya-Allah. Kena bersiap sedia untuk hafal. Apa bidang pun sebenarnya kita kena hafal kan. Cumanya bidang agama definisi terlalu banyak. Ulama banyak tekankan definisi untuk membahagikan istilah ini kepada istilah ini. Dia nak klasifikasikan. Dia bahagikan. Okey, arif akas mustawi lughatan wa istilahan. Okey. Murid-murid kena ingat. Arif pertama, ini merupakan dia masuk je apa? Definisi. Arahan untuk menyatakan definisi. Lughatan wa istilahan. Lughatan, istilah. Akas mustawi. Okey, jadi lughatan wa istilah. Lughatan ni murid-murid kena ingat, lughatan senang je. Lughatan adalah dari segi sudut bahasa. Istilah dari segi sudut apa? Sudut istilah. Jawapan dia. Ini jawapan dia. Okey, lughah. Okey, lughatan, tabdil wal qalb. Okey, ini satu markah, ini pun satu markah. Okey. Kemudian istilah qalbu juz'ai qadiyah ma'al baqa' at-tasdiq. Satu markah. Wal kaif wal kam. Ni mungkin kat sini satu markah. Boleh jadi. Cumanya pelajar kena hafal. Murid saya akan galakkan supaya mereka menghafal semua takrif itu tamaman. Masya-Allah. Maknanya tidaklah menggunakan ayat sendirilah Ustaz. Sebab definisi mana boleh gunakan ayat sendiri. Nanti jadi lain pula. Dia jadi lain. Dia main tenyeh je nanti. Suka hati dia je. Okey. Ini kaedah macam mana? Tabdil, ini nak dapat markah lah. Cara nak dapat markah. Ada pelajar dia lupa kan. Pagi tu dia makan semut agaknya. Dia lupa. Jadi dia lupa. Tabdil itu dia satu tabdil, qalb dia tak dapat. Jadi murid tersebut dia boleh tabdil, tawakal je lah. InsyaAllah mungkin akan diterima. InsyaAllah. Mungkin akan diterima tu mungkin kalau dia letak tabdil sahaja, dia akan dapat 2 markah ataupun 1 markah je Ustaz. 1 markah je lah. Satu markah sajalah. Sebab dia tabdil, maksud dia tabdil tukar kan. Dia datangkan nak maksud dia. Okey, soalan. Ma makna ta'rif al-akas al-ati? Tadi dekat sini kan, kaif dengan kam. Ini syarah sebenarnya. Ma makna ta'rif al-aksu al-ati? Kam dengan kaif. Poin dia senang je. Kam berapa? Kaif hal. Bagaimana macam ni suasana? Positif ke, negatif ke? Jadi Ustaz,
Kalau Berapa? takrif kam ni berapa ni sendiri dah ada dalam buku teks lah. Memang ada dalam buku teks. Oh, baik. Jadi kita just hafal, murid-murid perlu hafal. Pelajar hafal, tu book letak dalam tu terus. Okey. Jadi jawapan dia apa? Kam. Ini salah satu contoh yang salah. Oh. Sebab apa? Kam ini berapa kan? Ni ijab dengan salab ni bagaimana? Ini kaif. Contoh yang salah. Ini contoh yang salah. Macam mana? Sebab kam dengan kaif ni ramai murid yang agak keliru sebenarnya. Jadi kita kena ingat dia punya poin dia macam kat situ apa? Kaif. Bagaimana? Suasana hitam. Dia jadi apa? Suasana itu kaif hitam. Okey. Jadi kam berapa bilangan? Bilangan apa? Majority dan minority. Majority dan minority itu dinamakan sebagai kam. Jadi poin di situ sedang. Jadi kam dia akan jadi kuli dengan juz'i, iaitu secara menyeluruh majority dan minority juz'iyah. Khusus dengan umum dan khusus ataupun majority atau minority. Kam, kaif, suasana. Benda tu dia mendatangkan feedback yang positif ke, feedback yang negatif ke. Itu dia punya kaif. Kaif hal, suasana. Negatif dia apa? Oh, ana marid, negatif. Yang bukan marid maksud ana marid, ana takban. Positif, ana syuja'an. Ana itu positif kan? Jadi positif negatif kita kena ingat kaif dengan ni. Okey. Kemudian uzkur isnain minal qadiyah ghairu munakisah, yang sama. Tadi yang saya sebut tadi. Qadiyah ghairu munakisah. Jadi uzkur isnain ni minal qadiyah ghairu munakisah. Saya sebut ada berapa? Juziyah, salibah, muhmalah salibah, syatiyah, munfasilah. Ustaz, sebelum kita pergi slide seterusnya, tadi kan Ustaz kata takrif tentang kam dengan kaifa. Maknanya jawapannya hanya inilah. Inilah jawapannya. Oh, baik. Mudah. Ni dapat 2. Ni dapat 2. Oh. Baik. Kam al-ijab atau asal. Okay. Ada tak kemungkinan Kam ni dia terbalik. Okey. Ada tak kemungkinan Ustaz ada pelajar-pelajar yang kurang pasti tentang perkara ni Ustaz? Besar mereka kemungkinan dah dia. hafal. Oh, besar besar. kemungkinan. Sebab dia macam dia terkeliru mana satu kam, sahaja. mana satu kaif. Maknanya yang penting dekat sini adalah kefahaman kita lah. Maksudnya kita tahu kam tu apa, kaifa tu apa. Jadi murid-murid sekalian kita boleh nampak dekat sini kan. Kalau kam tadi macam Ustaz kata tentang berapa. Kan? Kam berapa. Jadi kaifa. Kaif apa jadi? Apa jadi? Kaif apa jadi? Negatif positif. Kaif. Baik, Dia punya poin kat situ. Okey. Jadi soalan seterusnya ni sama. Okey, kat situ. Ustaz, kalau yang Ustaz mungkin boleh jelaskan sedikit dekat slide yang uzkur isnain min qadaya. Jadi uzkur isnain minal qadaya. Uzkur nyatakan. Nyatakan dia tulis je. Isnain ni dia minta 2 je. Minal qadaya ghairun munakisah. Daripada qadiyah-qadiyah yang tidak diakaskan. Uzkur isnain 2. Jadi 2 bila nampak kalau murid-murid nampak soalan dia sebut 2, 3, maka ada kebanyakannya kalau 4 1. Oh. Okey. Kalau 2 biasanya maka ada 1 tu 2 markah. Oh. Kalau 3 biasanya 1 2 markah jadi 6. 4 dia tak akan jadi 8 lah. Dia akan jadi tu banyak sangat. 8 tu banyak sangat untuk satu soalan. Jadi apa yang saya nampak Ustaz, kiranya murid-murid dah boleh hafal dah setiap untuk soalan-soalan alas rendah ni Ustaz. Dan insya-Allah boleh lulus insya-Allah. Jadi mungkin Ustaz dekat akhir ni kesimpulannya mungkin Ustaz ada pesanan untuk murid-murid untuk manahij al-ulum al-islamiyah bagaimana nak skor A ni Ustaz. Jadi seperti mana yang saya tahu, seperti mana yang saya beritahu awal tadi, yang skor A ni dia bahagi 4 kan. Jadi kalau untuk dapatkan A kena menghafal semua tajuk. Kita yang ini kita soalan kita pun tak tahu apa benda kan. Jadi soalan tu kita prepare je setiap apa benda yang ada tu orang kata nak pergi perang. Kita kena siap semua kelengkapan kan. Bersiap sedia kelengkapan. Untuk kelengkapan untuk supaya apa? Supaya kita duduk tu tak ada termenung tengok. Maksudnya. Kemudian preparation dia untuk pelajar yang manahij 7 hari bulan insya-Allah. Oh 7 hari bulan insya-Allah. 7 hari bulan ni insya-Allah. Manahij 7 hari bulan murid-murid untuk 7 hari bulan ni bersiap sedia baca setiap helaian, cari soalan yang paling mudah untuk dijawab, satu persatu
tingkatkan sehingga yang susah. Kemudian jawab dengan berhati-hati. Baca soalan, baca arahan dengan baik. Jawab dengan mengikut, jangan gelabah. Ada pelajar dia gelabah. Nak tanya semua dia salah. Jadi Maknanya dalam kertas Ustaz semua kena jawab ke ataupun ada pilihan? untuk manhaj tiada pilihan. Tiada pilihan untuk jawapan. Dia hanya bukan pilihan untuk jawapan. Soalan tak boleh dipilih. Soalan tak boleh dipilih. Jadi apa yang tertera dekat kawasan tersebut, maksudnya kertas tersebut, murid-murid kena jawab apa yang setiap soalan yang tertera dalam kertas soalan tersebut. Muka surat tu jawablah setiap helai. Baik. Itu je. Saya rasa Ustaz, terima kasih banyak-banyak atas kesimpulan yang diberikan, pesanan dan nasihat dan kaedah-kaedah, tips-tips yang diberikan pada hari ini untuk pelajar-pelajar yang bakal menghadapi peperiksaan Manahij Al-Ulum Al-Islamiyah. Jadi insya-Allah kita sama-sama semua guru-guru kita semua doakan untuk murid-murid kita berjaya dengan skor SPM, dengan berjaya dengan cemerlang insya-Allah. Amin, insya-Allah. Jadi Ustaz, terima kasih banyak untuk murid-murid sekalian, semoga berjaya, buat yang terbaik dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.